Jadi saya persilakan yang berusaha Tuan Muhammad Kahar Mukhtaruddin yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, dan juga yang berusaha Tuan Syahril bin Sabri selaku Timbalan Pengarah Pertanian Pengembangan Jabatan Pertanian Negeri Perak. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum semua. Kita mulakan sesi ini dengan panel kita. Dan selepas tu kami akan buat Q&A sedikit berkenaan dengan pertanian dan juga daripada CDC. So, saya perkenalkan Cik Tuan Syahid daripada Pengarah Pertanian Perkembangan Jabatan Pertanian Negara Perak. Okey, Cik, saya nak tanya sedikit lah dengan food security ni. So, dalam on the big picture, apa problem utama daripada bilion, daripada segi security itu sendiri? Adakah benda ini efek daripada kita sendiri ataupun globalize evaluation? Ini macam mana sebenarnya? Okay, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Seperti kita maklum saya perkenalkan diri saya dulu, Syahril bin Sabri, Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Jabatan Pertanian Negeri Perak. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, isu sekuriti makanan ini merupakan satu isu yang telah dibangkitkan 2 tahun lepas sebelum kita kena COVID. Tapi isu ni belum lagi, orang kata waktu tu dipandang serius lah oleh semua, terutamanya bagi negara-negara membangun. Kerana pada masa tu kita masih selesa mengimport barang-barang di negara-negara maju. And then untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, kita baru saja habis MAHA 2022, di mana tema MAHA itu sendiri food security masa depan kita. Agak sukses juga tu. Agak sukses juga. Okey, dari pandangan sisi Jabatan Pertanian Negeri Perak, kalau kita sedia maklum dan kita sedia tahu food security, apa itu food security? Food security ni terbahagi kalau ikutkan secara besarnya adalah security makanan. Security makanan ni terbahagi lagi pada 2. Yang pertama adalah berkenaan dengan keselamatan makanan. Okey. Yang kedua adalah kebolehcapaian kita untuk mendapatkan makanan. Okey. Jadi kalau dalam pertanyaan moderator tadi, food security ni merangkumi beberapa level lah, beberapa level of rantaian dia, daripada global, turun kepada negara, turun kepada negeri, turun pada daerah dan turun pada kita sendiri. Ada beberapa isu, ada beberapa punca menjadikan food security ini salah satu agenda nasional. Kalau kita sedia maklum pun, Perak telah melancarkan Perak Sejahtera 2030. Agenda pertama adalah security makanan. Jadi macam tanya moderator tadi, ada apakah punca ataupun adakah food security ini melibatkan ruang lingkup yang besar? Ya, betul. Ia melibatkan ruang lingkup yang besar. Kalau kita dulu, okey, saya bagi contoh yang senang difahamlah oleh semua orang. Kalau dulu sebelum berlaku COVID, kita mudah mendapatkan bekalan beras, kita mudah mendapatkan bekalan bahan makanan daripada negara Europe, daripada negara Asia sendiri. Tapi apabila berlaku COVID, setiap negara telah bertindak untuk menjamin bekalan makanan untuk negara mereka sendiri, mengurangkan import, maksudnya diberi keutamaan kepada penduduk. Jadi kita, Malaysia boleh dikatakan negara pengimport yang terbesar juga lah, terutamanya di EU dan juga di bahagian Asia lah, Middle East. Jadi apabila itu berlaku, kita hadapi kekangan untuk mendapatkan produk-produk tersebut. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sewaktu PKP tu banyak produk-produk import kita tak dapat masuk. Jadi oleh sebab hasil daripada berlakunya orang kata ketidakhadiran ataupun tidak kebolehan untuk mendapatkan barang-barang tersebut, kerajaan telah mencadangkan satu food security agenda
supaya apabila berlaku sebarang wabak ke peperangan ke apa, kita punya bekalan makanan terjamin, stockpile kita terjamin. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, setakat hari ini kita punya stockpile untuk beras, saya cerita yang benda asas rakyat Malaysia makan tak sampai setahun. Jadi sebab tu kerajaan fokus pada food security ni, supaya apa-apa yang berlaku pada Malaysia kita dapat bagi rakyat kita makanan tanpa sebarang berlaku ketidakcukupan makanan pada rakyat Malaysia. Okey, kalau macam tu, adakah food security ni berpunca pada kita sendiri? Sebab kalau ikutkan pertanian sendiri dah ada banyak usahawan yang dah berjaya, tetapi mengapa ataupun how benda ni boleh terjadi? Macam mana kita yang orang kata pengeluar utama juga tetap tak cukup? Kenapa sampai tahap kita yang tak cukup sedangkan kita yang buat benda ni? Okey, asas kepada penubuhan negara Malaysia adalah pertanian. Kalau kita tahu daripada dulu dasar buku hijau apa semua, and then selepas tu kita berubah kepada revolusi industri. Apabila berlaku peralihan tersebut, orang dah ramai lupa pertanian. Bila orang ramai lupa pertanian, kita lebih selesa dengan mengimport. Jadi bila berlaku benda-benda macam ni, kita akan kembali kepada norma kita yang asal, iaitu pertanian, di mana perlu dilibatkan semua peringkat umur, tak kira muda ataupun tua, untuk terlibat secara terus dalam pertanian. Kerana bagi macam saya lahir tahun 70 lebih, jadi waktu tu pertanian masih lagi strong. Jadi kami, waktu tu saya belajar dekat UPM lah, kami di UPM diajar basic untuk buat pertanian. Jadi bila anything happen, kita still boleh survive dengan kita punya agriculture ataupun kita punya aktiviti pertanian. Jadi macam Tuan Muhammad kita cakap tadi, memang sedikit sebanyak tu kata punca tu ada juga daripada kita. Sebab kita lebih selesa kerja kilang, kerja di dalam kawasan aircon, berbanding kalau kita nak berjemur tengah panas buat pertanian. Tapi hakikatnya pertanian lah yang telah banyak menyelamatkan kita. Pertanian yang telah banyak memperkasakan negara kita, menjadikan kita salah satu daripada, kalau dulu kita pengeluar koko terbesar di dunia, tapi sekarang koko pun dah tak nampak kokonya. Sama juga dengan betik. Dulu kita pengeksport betik terbesar di Asia Tenggara, tapi sekarang pokok betik pun dah tak nampak sangat. Itu salah satu daripada, itulah orang kata kita kena come out balik pada asas. Okey, terima kasih banyak. Tapi kan ada sambungan nanti. Okey, Cik Muhammad Khairil. Assalamualaikum. Okey, nak tanya personal experience dulu. Personal experience di dalam office Cik. Dah berapa lama? Dalam bidang, dalam ACDC? Dah berapa lama di office? Saya dengan ACDC dah lebih kurang 10 tahun. Tapi kalau dengan pertanian ni dah daripada 1994. ACDC dah memang banyak menolong, dah memang banyak memajukan semua. Apa yang tak maju lagi on your personal information? Apa yang rasanya yang boleh lagi yang diusahakan oleh pemuda-pemuda yang untuk mengatasi food security yang kita alami, yang rasa-rasanya from personal opinion, bukan daripada office, from personal opinion, rasanya apa yang kita boleh buat lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang baik, dan soalan ni soalan yang berdasarkan pengalaman. Jadi saya ingin menarik perhatian lah, yang rata-rata depan ni saya tengok umur anak-anak saya. Okey, yang pertama sekali, pertanian ni dari segi orang kata sebagai satu kerjaya untuk anak muda. Itu satu soalan yang saya rasa besar tadi. Ya, betul. Okay. Jadi kalau dari segi pertanian, bagaimana orang kata dia rasa kerjaya pertanian ni macam mana? Okey ke tak? Jadi benda tu bukan soalan sekarang. Soalan pertanian ni sebagai satu kerjaya ni bermula daripada umur saya, masa saya mula-mula masuk pertanian.
1994. Saya mula bekerja 1994. Saya kerja dengan Island Peninsula Berhad, public listed company, syarikat pertanian. Kemudian saya join Tradewin Plantation Berhad. Kemudian saya join TDM. Kemudian saya pergi Indonesia, Pine Hill. Kemudian saya pergi TDM. Semua all listed company. This is the only orang kata GLC government company lah saya join. Mula saya join company ni, orang kata masa tu 1994, orang kata plantation is a sunset industry. Masa tu 1994, plantation is a sunset industry. Tapi ada tapi dia. 1998 ekonomi masa tu recession, economic recession. Orang-orang dalam plantation still maintain dia punya bonus 6 bulan. Okay? Still maintain bonus dia 6 bulan, still maintain gaji dia naik. Kemudian 2008 sama juga. Another recession for the whole world. Tapi orang dalam pertanian still maintain bonus dia 6 bulan, 8 bulan. Okay? Kemudian 2011 tiba-tiba harga sawit naik. Ini cerita plantation tu. Sebelum kita pergi kepada security makanan. Masa tu harga naik gila. Harga naik gila, so bonus orang masa tu 12 bulan. Kan? This is what people orang kata outside industry tak tahu. Satu, company yang orang kata bersandarkan pertanian ni adalah satu syarikat-syarikat yang sebenarnya stabil. Itu orang tak tahu. Dia sangat stabil sebab dia ekonomi naik ke ekonomi turun ke, orang tetap perlukan makanan. Jadi kalau supply and demand tu dia sentiasa naik, dia tak turun. Itu yang kadang-kadang anak-anak muda dia tak faham. Yang dia rasakan, oh industri ni tak bagus apa semua. Ini saya nak cerita pasal industri tu. Yelah, yang muda mana nak panas. Ya, industri. Kemudian security makanan. Security makanan ni isu dia apa? Isu yang awal macam Tuan Syarif kita cakap dulu. PKP. Selepas tu sekarang Ukraine ni pengeluaran gandum utama. Kita pun beli gandum. Macam yang Mak Muhammad Datuk Seri beritahu itu. Dulu roti canai besar ni harga tetap sama. Tapi sekarang ni roti canai harga tetap sama, tapi dah jadi kecil. Kan? Jadi maksudnya makanan makin kurang. Macam mana kita tahu makanan kita kurang tak kurang? Jabatan Pertanian dia ada keluarkan. Dia tiap-tiap bulan dia ada keluarkan self-sufficient ratio. Jadi dia ambil 10 jenis sayur-sayuran ni. 9 buah-buahan, dia 10 sayur. 9 buah-buahan, 10 sayur. Tiap-tiap bulan dia tengok. Okey. Jadi kalau ikut ke situ, Perak ni kebanyakannya makanan kita dah cukup sebenarnya. Even beras, tapi beras kita masih 90% saja. Jadi 10% kita import daripada luar. Yang paling tak cukup sekali dari segi tenakan. Tenakan kita baru 13%. Pengeluaran kita 13%. Tapi ayam kita besar lah. Ayam kita memang cukup sebab kita ada dinding syarikat besar yang kata ni kita ada Leonhard dekat Perak kan. Tapi ada macam kunyit rasanya halia tak cukup. Halia tak cukup. Jadi data-data tu Jabatan Pertanian ada. Tapi kesimpulannya ada tumbuh-tumbuhan yang tak ada. Tapi tadi Tuan tanya pada saya, jadi berdasar pengalaman apa yang perlu untuk orang muda. Yang orang muda ni saya rasa saya ingat Datin Sri, isteri pada Yang Muhammad, masa kita buat pelancaran dekat Lubuk Merbau, security makanan. Jadi kita bawa dia masuk booth, dia lihat, kita tunjuk dekat dia usahawan-usahawan yang berjaya. Jadi dia kata kat saya satu perkataan. Dia tengok gambar ni dia kata satu perkataan. Dan saya setuju dengan dia punya ucapan. Dia kata semua ni nak satu benda, dia kata nak rajin. So pada saya yang first kali kalau kita nak bercakap tentang pertanian ni pada orang muda, satu minat. Dia kena minat. Dia memang ada minat dia. Sebab sekarang ni kalau dari segi ilmu tak risau. Dia tak macam zaman saya dulu.
Semua dah ada kat Sekarang ni semua ada. Semua dah ada. Semua Nak ada. menanam macam mana, nak buat, semua dah ada. Cuma Ada dia iPhone kalau dia online. online ya. Jadi ilmu saya rasa tak ada masalah. Cuma dia kena ada minat. Kedua saya rasa kena ada rejim. Jadi kalau kita belajar ekonomi lama-lama seperti zaman 1994, sekarang ni ekonomi dah berubah. Sekarang orang tak pakai ekonomi lama. Makin maju ke makin ke belakang? Kita cakap about sustainability sekarang. Dia bukan kata maju ke belakang. Dia kita cakap about sustainability. Jadi sekarang ni orang pakai ekonomi donat kan kalau sekarang ni. Tapi maknanya kalau kita nak buat pertanian ni pun ada 4 benda yang paling penting lah. Satu, semua orang cakap sama, land, tanah. Saya tak ada tanah. Tapi saya rasa saya cakap tu. Yang kedua, orang cakap pasal labor, tenaga buruh, betul tak? Yang ketiga, orang cakap pasal capital, modal. Yang keempat, entrepreneurship yang ada pada diri orang yang nak membuat projek tu. Jadi benda-benda ni dia kena ada keputusan yang orang kata kepuasan yang lebih lah. Tapi buat masa ni itu saja dulu. Saya ada soalan tapi kita open pada orang ramai dulu. Kau ada yang nak tanya soalan? Ada? Okey. Nama saya Amrul. Saya nak tanya apa statistik belia yang join pertanian dan apakah insentif untuk belia untuk menceburi pertanian? Nak tanya kepada siapa? Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya dengan statistik dan juga apa yang Jabatan Pertanian boleh beri kepada golongan muda. Pada masa kini lah, untuk di daerah kita saja kita ada lebih kurang 10% berdasarkan rekod pelanggan kita yang merupakan belia yang terlibat dalam pertanian. Iaitu kebanyakannya yang dalam 10% tu adalah daripada belia yang bertani hasil daripada warisan parents. Mungkin parents dia ada buat agriculture sebelum tu, dia waris kepada kegiatan tersebut. Dan ada juga yang daripada mendapat sedikit warrant peruntukan daripada kerajaan melalui geran agropreneur muda. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Jabatan Pertanian ada membuka permohonan untuk geran agropreneur muda JAM, di mana geran ini diberikan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk menggalakkan golongan muda menceburi bidang pertanian. Permohonannya boleh dibuat sama ada melalui dalam talian ataupun dibuat di Pejabat Pertanian daerah yang terdekat lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebanyak lebih kurang RM20,000 bantuan diberikan kepada penerima geran agropreneur muda ni, dan ia tak, maksudnya dia tak ada had masa. Maksudnya bukannya katakanlah permohonan tu hujung tahun, tahun depan pun akan ada lagi. Dia sentiasa ada sebab geran ni memang diturunkan khas kerajaan untuk menggalakkan orang muda mencuburi. Sembang geran ni banyak soalan ni. Satu lagi, kita ada juga bantuan projek pembangunan pertanian kepada petani termasuklah orang muda ataupun yang berumur, di mana kita ada bagi bantuan in kind ataupun dalam bentuk peralatan pertanian lah kepada petani-petani kita, di mana bantuan ni pun sentiasa setiap tahun kita ada. Dia ada kota ke? Dia setiap tahun tu dia ada sedikit peruntukan diberikan, so kita akan selaraskan berdasarkan peruntukan tu lah. Tapi kita memang tak ada kota. Kalau peruntukan tu banyak diberikan, terutama hujung-hujung ni selalunya banyak. Hujung-hujung tu bracket lah, hujung-hujung kan. Jadi selalunya akan turun banyak lah. Waktu tu kita boleh bagi kepada penerima tu lebih tinggi lah daripada biasa. Dia ada contoh, kalau let's say saya buat, apa syarat-syarat yang basic untuk menerima ke untuk Okey, selalunya syarat-syarat yang
dia ada interview untuk dapatkan geran Agropreneur Muda ni. Selalunya saya pegang 3 syarat yang basic lah. Pertama, beliau dah mulakan dulu. Okey, sudah bermula sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudian kalau dia buat tu di premis tu mestilah bukan premis rumah lah. Maksud dia ada premis sendiri, premis khas untuk laksanakan aktiviti tu. Kalau dia terlibat dengan pertanian, mestilah di kawasan tanah yang orang kata tanah yang sah lah, sama ada dia sewa ataupun tanah tu tanah warisan daripada parents dia. Kalau yang ada premis tadi, macam kalau dia buat industri asas tani lah, maksud dia ada premis sendiri. Kalau dia menyewa tanah tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu benda asas yang kita tengok. Lepas benda asas tu baru kita akan angkat untuk kita defend dia lah. Lepas tu kita akan detail apa produk dia, apa pekerja dia, berapa income dia untuk setahun lah. Ada soalan lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ke pagi lagi ni. Dan salam keluarga Malaysia. Okay. Kita masih menggunakan slogan salam keluarga Malaysia. Lepas hari kita tak tahulah. Okay. Jadi soalan pertama saya, kami ni di peringkat beli ada beberapa cadangan lah, terutamanya dari segi sebagai contoh, kami berhajat untuk menubuhkan hub belia tani. Jadi hub belia tani ni yang mana kalau kita tengok dalam pertanian sekarang ni, yang mana bagai pasarnya kan, yang mana yang menguruskan berkenaan dengan jadi orang tengahnya, kebanyakannya orang-orang yang kata apa, yang lebih pada umur belia kan. Jadi adakah cadangan daripada belia ni untuk melupakan hak belia tani ini boleh menjadi satu kenyataan? Jadi saya minta daripada panel untuk menjawab soalan saya. Itu nombor 1. Nombor 2, okay. Kita sedia maklum kalau berkenaan dengan pertanian ni, dia bergantung juga, kalau saya silap tolong betulkan, bergantung juga pada kementerian, bergantung juga pada menteri. Yang kadang-kadang kita tengok perubahan dasar tu berlaku. Jadi bagaimana di peringkat kami ini boleh mencadangkan kepada pihak kementerian sendiri supaya dasar ni konsisten. Ianya orang kata apa, tidak berubah-ubah. Jadi saya mohon ulasan daripada pihak panel. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan tu. Okey. Saya cuba jawab dulu soalan yang kedua tu dulu. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani baru-baru ni telah memperkenalkan Dasar Pertanian Negara 2.2.0, di mana dasar tu melibatkan time frame selama sehingga 2030. Jadi kalau ikutkan secara asasnya, perubahan dasar ni selalunya melibatkan produk-produk ataupun aktiviti pertanian yang daripada luar. Maksudnya kalau ikutkan Dasar Pertanian Negara, kita masih lagi seperti dulu, cuma ada penambahbaikan sedikit di dalam kerangka untuk penghasilan makanan sendiri. Kalau dulu kita lebih berorientasikan import, jadi Dasar Pertanian Negara yang baru ni lebih kepada untuk penanaman sendiri pertanian, dan juga menghasilkan dan juga meningkatkan pengetahuan dan juga penglibatan semua rakyat Malaysia di dalam sektor pertanian. Itu yang major untuk Dasar Pertanian Negara. Memang saya akui, semenjak waktu saya mula kerja dulu, Menteri Pertaniannya adalah Widi Yassin. Bukan Widi Yassin, siapa tu? Yang Tera Jacqueline punya lelaki siapa? Tera Jacqueline punya lelaki siapa? Effendi Nawawi. Waktu saya mula masuk dulu, dia Menteri Pertanian.
And then waktu tu memang saya akui dasar pertanian tu banyak ke seberang laut lah. Selepas tukar menteri yang lain, dasar pertanian berubah. And then sampai kepada menteri sekarang, Datuk Seri Ronald Kennedy, beliau waktu ni boleh dikatakan mencabarlah bagi dia, sebab dia jadi menteri pertanian, menteri di mana sektor pertanian ni merupakan sektor yang penting apabila berlakunya pandemik. Jadi dia telah tetapkan balik hala 7, di mana semua semualah penduduk Malaysia seharusnya tahu ataupun mempunyai sedikit kemahiran berkenaan pertanian. Itu yang saya dapat sahkanlah daripada dasar pertanian negara yang baru ni. Okey, untuk soalan yang kedua tadi berkenaan hub belia tani. Hub belia tani ni merupakan, kalau ikutkan bagi saya lah, salah satu daripada idea yang baik, kerana melalui hub ni kita boleh buat beberapa aktiviti ataupun beberapa program ataupun beberapa sistem yang kita boleh wujudkan di dalam hub ni. Contoh macam hub halal. Kalau tuan-tuan puan bisa dengar, di dalam hub halal tu bermula daripada farm to table sampai ke user, semuanya ada melibatkan beberapa orientasi lah, beberapa pelibatan daripada beberapa sektor. Jadi kalau hub belia tani ni memang satu cadangan yang baik dan membina, kerana bagi saya ia boleh dilaksanakan sebagai pilot projek untuk di Kinta ni lah. Mungkin bila berjaya hub belia tani daerah Kinta ni, mungkin kita boleh kembangkan kepada daerah-daerah yang lain. Tapi untuk hub belia tani daerah Kinta ni seelok-eloknya dia punya orang kata kalau in charge nya eloklah Kementerian Belia dan Sukan. Di mana hub ni dah memang ada ke? Buat masa sekarang belum lagi. Belum ada. Pertanian belum. Sebab belia tani kalau ikutkan memang orang kata satu new item lah. Sebelum ni kita tak pernah dengar pun belia tani benda semua. Tapi bagi saya bila belia dah serius dalam pertanian, itu satu benda yang baik, yang positif. Di mana belia ni berkemampuan untuk sendiri untuk melaksanakan pemasaran, sendiri untuk melaksanakan R&D, sendiri untuk melaksanakan bermacam aktiviti pertanian lah, dengan bantuan dan juga sokongan daripada kerajaan dan juga Kementerian Pertanian. Jadi idea untuk hub belia tani ini bagi saya sangat bagus, cuma perlu diketuai oleh Kementerian Belia dan Sukan. Sebab bagi saya satu, Kementerian Belia dan Sukan ni ada data berapa orang belia dekat situ. Pertanian kita ada data apa benda yang kurang. Jadi dengan collaboration tu kita boleh kata, kita boleh bagi input. Okey, you ada belia banyak ni, mungkin ada setengah kawasan dekat daerah Kintan sesuai untuk you tanam halia. So why not you give a try to your youngest people belia ni untuk try untuk halia, sebab kita masih lagi kekurangan banyak untuk halia ni di SSR kita. Okey. Soalan dari CDC. Soalan saya pula, masalah dengan tanah ataupun masalah dengan tempat untuk belia memulakan pertanian, bagaimana tu? Sebab bukan semua daerah ataupun negeri yang ada masalah dengan tanah. Contoh di Selangor, memang major problem untuk diorang. Tetapi di dalam Perak ni lebih banyak tanah yang saya dapat tahu, betul kan kalau salah, yang tidak digunakan, unutilized, ataupun orang yang ada tanah tapi tak buat apa-apa. So apa tindakan ACDC untuk redo the idea untuk bagi orang yang tu serius? So macam mana tu? What is the planning on that? Dia, kalau saya lah, yang saya nak gunakan program ni lebih kepada untuk diri kita, apa yang kita boleh dapat. Okey, macam ACDC kata tadi, apa yang ACDC dah buat. Okey, yang pertama sekali tuan, untuk belia, rasanya kita ada terima permohonan daripada Majlis Belia, dan kita telah pun ACDC telah pun orang kata bersetuju untuk memajak
satu tanah seluas 100 ekar. 100 ekar untuk Majlis Belia Malaysia. Okey, dan saya difahamkan maknanya tanah ni akan dilotkan 5 ekar seorang. Maknanya estimate dia nak negeri dalam 20 orang belia. 20 orang belia untuk menjalankan perusahaan pertanian di Manong sebenarnya. Okey. Jadi apa peluang yang belia ada? Okey, buat masa ni untuk SADC kita ada beberapa peluang yang belia. Okey, golongan belia ni ada. Yang pertama sekali, okey, kita cerita pasal tanah. Kata tanah tak ada apa semua. Okey. SADC pun sebenarnya dia pun tak punya tanah. Jadi selalunya tanah ni pejabat tanah yang ada. Okey. Jadi SADC ni kebanyakannya tanah-tanah yang diberikan kepada SADC ni adalah tanah-tanah yang telah diteroka sebenarnya. Okey, jadi kerajaan pergi pada SADC kena uruskan dengan peneroka yang lama dengan peneroka yang baru. Dan ada juga lah tanah-tanah yang diambilkan untuk projek-projek. Contohnya yang kita beri tadi 100 ekar kepada Majlis Belia. Okey. Di samping tanah, SADC juga ada skim usahawan. Jadi skim usahawan kita ni bermula dalam bentuk grant. Bentuk grant kita ni, grant kita 5,000 ke bawah. Tapi 5,000 ke bawah ni kita beri kepada mereka-mereka yang pendapatannya kurang daripada 4,000. Dia dah memulakan projek tanian di belakang rumah dia. Tak semestinya tanah tu ada ni lah. Jadi maknanya dia ada buat macam tepi rumah depan ni sikit, dia ada buat tanam sayur. Dia ada inisiatif untuk buat sikit lah. Dah ada mula. Ataupun dia ada buat dekat kolam. Bukan tanah tu bukan tanah dia pun, tapi dia dah dapat persetujuan dengan penyewa ke apa ke. Tapi dia perlukan orang kata modal sikit lagi dalam 5,000 ke bawah. Jadi dia boleh datang ke SADC. SADC boleh lihat dan itu kita bagi grant. Maknanya tak perlu bayar lah grant. Kemudian daripada 5,000 hingga 100,000 kita ada pinjaman tanpa faedah. Okey. So syarat sama dengan Jabatan Pertanian. Jadi kita tak nak orang minta ni dia tak ada apa-apa asas. Dia kena buat dulu. Jadi kalau misalnya dia dah ada projek bela ayam kampung sikit belakang. Dia nak besarkan projek ayam kampung dia. Dia ada bela lembu. Kemudian nak hari raya haji. Dia nak modal sikit, kemudian nak betulkan dia punya kandang apa semua. Jadi kita ada pinjaman tanpa faedah. Okey, dia ada buat fertigasi. Jadi dia nak luaskan kawasan fertigasi dia. Kita ada pinjaman tanpa faedah. Jadi kita punya syarat bukan kata sangat ketat. Dengan syarat kawasan yang dia buat tu, dia kalau bukan hak dia pun dia dapat persetujuan kepada tuan punya. Jadi dia boleh dapat. Itu maknanya pinjaman tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah buat masa ni dalam antara 5,000 hingga 100,000. Kemudian yang akhir sekali, SADC juga dia punya salah satu dasar dia adalah melahirkan jutawan tani. Okey, salah satu daripada peranan SADC adalah untuk melahirkan jutawan tadi. Tengok tadi, mula-mula kita bagi grant, kemudian nak berkembang sikit atau semua kita bagi pinjaman tanpa faedah. Okey, selepas tu sekiranya dia berjaya, dia dah ada market, dia boleh berkembang dan kita tengok dia punya orang kata dia perkembangan yang bagus. Ada masa depan. Jadi dia boleh orang kata JV, joint venture. Dia boleh usaha sama dengan SADC. Jadi maksudnya SADC akan keluarkan modal untuk bisnes dia. SADC akan jadi partner dia. Dia akan uruskan syarikat dia, cara dia. Masalah dia modal, SADC akan keluarkan modal untuk dia punya bisnes model yang macam mana dia nak kembangkan. Jadi benda ni kita dah buat pun. Contohnya kalau masuk RPM ni apa semua, ada Dusun Sara dekat Lambur. Itu Dusun Sara dia mulakan dia projek yang kampung. Kemudian dia jadi mentor. Ni belia ni, dia cerita yang belia-belia ni.
Okey, dia ni kemudian nak kembangkan. Jadi kita bagi modal, kita keluarkan modal. Itu sebagai JV lah, dia bukan pinjaman lah. JV, kita partner. Jadi kita keluar modalkan RM500,000 kat dia. Jadi dia kembang. Jadi itu peluang, maknanya kalau peluang di Perak ni, kalau seorang betul-betul ingin berjaya dalam pertanian, dia dah ada tempat yang dia boleh bertapak. Nampak? Boleh bermula daripada geran saja. Kemudian kepada pinjaman tanpa faedah. Akhir sekali kepada usaha sama. Jadi jalan cerita tu kita dah buat. Tinggal macam kata tadi. Nanti yang dah berjaya lah pun. Nak rajin kan ni. Dia kena ada report dia lah. Saya suka tadi bila dengar hub benda tadi. Jadi kalau hub ni maksudnya yang saya faham maknanya rantaian lah. Dia rantaian tu semuanya dipelopori oleh belia. Dia kat Kinta ni kalau ikut rekod kita ada 45 pinjaman yang kita buat. Tapi daripada 45 tu 21 adalah golongan belia. Dekat Kinta sendiri. So dekat Kinta ni dah ada 21 orang kata pinjaman belia tani yang maknanya belia lah di Kinta. Jadi hub ni dia cita-cita kita macam Tuan Syahrin cakap tadi, kalau sangat bagus, kalau boleh buat di Kinta dulu pun dah sangat bagus. Maknanya pilot ni, maknanya Kinta boleh buat dari segi daripada pengeluar sampailah ke media, maknanya sampailah ke pengguna. Benda ni dah ada dah sebenarnya. Kalau konsep dia macam dekat Thailand, one village, one product. Kan, pergi tengok kawasan dia, dekat ada satu kampung tu, dia pengeluaran dia kelapa. Orang kampung tu kelapa je lah. Kampung tu dia orang kata projek dia orang dia pendapatan dia daripada kelapa saja. Jadi kita nak buat bagian datuk Kinta mungkin ada dia punya ni kan. Jadi itulah peluang-peluang yang saya cuba berkongsi lah kan. Sebab kalau kata nak tanya apa peluang yang ada, itu peluang-peluang yang ada. Okey, terima kasih. So ada lagi soalan tak? Sebab saya sendiri sebenarnya saya bagi Datuk, bila Tuan cakap contohnya saya ada ladang kelapa sawit, masalah terbesar adalah nak kubota ke, kan kita nak angkat kelapa sawit daripada ladang keluar. Okay, saya macam confused lah, ada tekun lah, ada ni. Yang ini kali pertama saya dengar SADC tiba-tiba cakap boleh buat pinjaman tanpa faedah. Itu terma dan syaratnya. Tadi tu ada 400, ada 300. Ini tanpa faedah. Anda kata ni pinjaman. Anda kata saya nak beli kabota lah, sebab saya nak angkat kelapa sawit ni. Adakah dalam banyak-banyak syarikat yang saya dengar tadi tu, SADC mampu untuk memberi pinjaman? Sebab saya rasa orang kampung nak pergi pinjam kat mana dia tak tahu nak buat pinjaman tu kat mana. Tiba-tiba saya dengar SADC yang macam ni, dia macam confused lah. Cakap okey, kita dah mulakan skim usahawan kita rasanya dah daripada kita mula daripada 2019 rasanya 2019, 20, satu ni kali ketiga. Jadi peruntukan tahun ni ada lagi. Peruntukan tahun ni masih ada lagi untuk 4 bulan ni. Kita memang tawarkan skim pinjaman tanpa faedah. Okey, kemudian kita akan tengok you punya pendapatan, everything apa semua. Jadi had pembayaran selalunya kita bagi dalam 5 tahun hingga 7 tahun. Maknanya you akan bayar. Jadi kalau kata nak pinjam untuk ada ladang kelapa sawit, kemudian nak beli traktor. Jadi kita akan tengok betul-betul you punya keperluan tu. Kita akan hantar pegawai kita tengok. Jadi kalau betul-betul perlu dan kita rasa you memang layak, kita bagi. Okey, kita ada contohnya kita ada bagi pinjaman untuk beli drone. Ada yang daripada bahagian rasanya seberang Krian, dia minta pinjaman untuk beli drone. Jadi kita bagi untuk dibeli drone. Jadi maknanya benda tu ada.
Okey, boleh approach kita. Okey, boleh jumpa Cik Noah lepas ni. Ada Cik Noah tu. Okey, boleh, dia ada borang, boleh isi. Okey, boleh dapat. Okey, memang ada. Memang ada. Okey, terima kasih. Awal lagi. Okey, saya sekali lagi. Okey, untuk makluman ahli panel, permulaannya tim kami ni tak adalah ramai sangat. Sebab tak ramai belia yang ada kesedaran, tapi ada yang start ada minat. Sebab kami permulaan macam saya, Daniel, Amirul, kami bertemu di program di mana? Di Serdang program tanaman mitigasi dengan bukan timun. Terung. Masa tu kami tak tahu pohon kusu tu terung. Tapi kami pergi, tapi ada hikmah sebaliknya. Sebab minat kami lebih pada cendawan dengan mitigasi nama sirilan. Okey. Saya nak beritahu kat sini macam kami ni, macam mana kami di peringkat Kinta ni nak buat langkah pertama untuk hak belia tani untuk next punya perancangan. Sebab hari ni dengan hari Ahad ni, hari yang baik ni, saya berjanji pada diri saya dan rakan-rakan saya dan tim akan berusaha untuk mewujudkan hak belia tani itu sampai jadi di Kinta. Itu hasrat kami. Dan minta daripada ahli panel ni kira macam bapak-bapak kami lah. Kalau kami ni orang kata apa, kalau hanyutlah kami. Jadi bantulah kami. Kita buat kerjasama, kita buat sampai jadi. Di Perak, di Malaysia, di dalam dunia sekalipun. Kerana inilah hak belia tani yang pertama dalam Malaysia. Mohon respon. Okey, terima kasih kepada saudara yang tanya berkenaan dengan hak belia tadi Okey, kalau diikutkan apa-apa program ataupun apa-apa aktiviti lah yang nak kita buat, selalunya memerlukan perbincangan khusus, memerlukan satu team of work lah yang dapat menyumbang idea, dapat memberi beberapa pendapat tentang benda yang kita nak laksanakan. Okey, untuk hak belia ni, kalau ikutkan, kalau kita fahamlah apa maksud hak tu sendiri. Okey, selalunya kalau apabila kita berbual berkenaan dengan pertanian ni, selalunya kalau kita faham adalah macam mana kita nak tanam, macam mana kita nak dapatkan benih, macam mana kita nak jaga pokok tersebut, and then macam mana kita nak harvest, macam mana kita nak pasarkan, and then selepas tu macam mana kita akan ulang step selepas tu. Contoh macam sayur, contoh macam padi, ada beberapa step yang perlu kita laksanakan lah untuk mendapatkan hasil yang kita perlukan. Okey, untuk hak ni selalunya yang memerlukan pengeluaran pertanian yang konsisten. That's mean kalau tuan dah ada tim tuan, kena pasti apa produk dia, pastikan konsisten produk yang dihasilkan, and then selepas tu kita boleh tambahkan untuk produk-produk baru yang maksudnya yang ada di dalam pasaran lah. Kemudian yang kedua, seboleh-bolehnya adakan satu kursus macam yang tuan pergi kat Sedang tu kan. Saya dulu mengajar juga kat Sedang tu, tapi saya lebih kepada engineering. Saya lebih kepada SPH, mitigasi, IoT apa semualah. Jadi di dalam hub tu juga kalau boleh wujudkan satu macam kata latihan lah. Maksudnya tuan jadi mentor, mungkin boleh pindahkan pengetahuan tuan tu kepada ahli-ahli baru. Jadi lebih banyak ahli, lebih besar hub tu, lebih besar kita punya production yang kita ada, lebih mudah untuk kita dapatkan dalam pasaran. Selain daripada tu, fokus juga pada pengeluaran yang
selain daripada pengeluaran yang konsisten, pastikan juga tuan yang menguruskan hak tu perlu mendapatkan laluan pasaran yang betul lah, sama ada dalam ataupun luar negeri, ataupun luar daerah ataupun luar negeri Perak. Itu salah satu daripada tujuan hak yang perlu ada lah. Selain daripada itu, mendapatkan petani-petani yang baru daripada golongan belia, dan juga selalu yang paling penting macam Encik Kahar cakap tadi, minat dan konsisten dalam pertanian. Ada yang minat, memang minat lepas dengar benda ni, table talk ni, yang ramai yang minat, tapi konsisten tu selalunya berlalu dengan masa lah. Bila makin lama tu kadang-kadang konsisten dia kurang. Jadi bila ada hub ni, insya-Allah konsisten tu akan sentiasa berterusan. Sebab diorang petani-petani dah confident, kita ada hub boleh tani dekat Kinta. So kita tak perlu lagi risau berkenaan dengan pemasaran. Daripada hub tu kita boleh dapatkan pemborong, and then daripada hub tu juga kita boleh dapatkan latihan. Daripada hub tu juga kita boleh dapatkan cara-cara penjagaan tanaman. So itu the main kriteria lah yang perlu ada kalau untuk kita tubuhkan satu hub belia tani lah. Okey. Yang ini saya nak jawab sikit lah. Cita-cita smart dah bagus, tapi what next? Apa yang berikutnya? Paper. Make it very clear on paper. Kena bagi jelas betul-betul dekat atas paper. Dia kalau dalam pertanian ni, satu benda yang orang nak ceburi pertanian, dia jarang ambil fikiran, tapi sangat penting dan berbeza daripada orang kata industry player, adalah dia punya economic to scale. Faham tak economic to scale? Economic to scale tu maksudnya, kalau kita nak bela ayam, berapa ekor ayam yang kita bela tu, kalau kita bela katakan 20 ekor ayam, kalau kita bela 20 ekor ayam tu, modal kita cukup-cukup zero. Kalau kita bela 21 ekor, 1 ekor tu baru untung kita, 22 ekor tu baru untung kita. Economic to scale. Jadi benda ni penting. Contohnya kalau macam kita peladangan, kita orang Indonesia yang datang dulu, jangan tahu yang datang yang kata potong buah, macam mana kita bagi dia supaya dia nak kerja dengan kita. Tanggungjawab orang yang bekerja, yang jadi majikan ini, macam saya kena pastikan penuai saya tu satu bulan gaji dia 2,500, bukan 1,200. Walaupun sekarang ni gaji orang 1,200, tapi saya kena pastikan gaji orang saya tu 2,500. Jadi saya kena create kerja, banyak kerja. Tapi saya kena pastikan juga pendapatan saya lebih untung daripada apa yang saya dapat. Nampak? Kan? Jadi mula-mula minat, kedua kena di ilmu. Jadi ilmu pertanian ni saya rasa satu yang kena ada adalah kita kena tahu orang kata berapa titik pulang modal kita. Kalau dalam bahasa ekonomi dia, titik pulang modal, break even point tu berapa? Kena belajar. Kalau misalnya kalau kata saya nak buat mana lebih baik? Kalau saya ada seekar tanah, saya nak tanam kelapa sawit ke saya nak tanam durian? Saya ada seekar di tanah ni, pendapatan saya mana lebih baik? Saya nak tanam kelapa sawit ke nak tanam durian? Kalau sekarang ni lah, sekarang ni orang ramai-ramai kita tanam durian lah. Tanam durian sekarang ni. Betul tak betul tak jadi, tapi dah orang kata dah bermula. Tanam, kalau kata tanam seekar kelapa, tanam sehektar. Kalau macam saya tak pandai main ekar. Sebab kita orang handle ribu, jadi kita main hektar. Kalau 1 hektar kelapa sawit tu 2.471 ekar, lebih kurang 2.5 ekar. Kos pembangunan dia sekarang ni dalam 20 hingga 24 ribu sampai 3 tahun. Maknanya kita kena ada modal kita kena ada dalam 24 ribu untuk 3 tahun tu.
Maknanya lebih kurang 8 kali 3. 1 tahun 8,000. Kemudian buah kita tahun pertama pokok kelapa sawit yang bagus dia dah boleh keluar dalam 12 tan. 12 tan lah. 12 tan ni dia kalau kita buat perkiraan baru ni, dia break even point, maksudnya titik pulang modal untuk kos operasi dia. Tak masuk lagi kos pembangunan tadi, dah balik modal lah. Jadi kelapa sawit ni kena keluar 12 tan baru kalau cara ladang lah, bukan cara kampung. Cara kampung kita boleh dapat mudah lagi. Okey. Kalau durian kita pakai ekar sebab dia bukan kecil, dia nilai besar. Modal untuk bangunkan durian untuk seekar 40 pokok, range dia antara 45,000 hingga 150,000 seekar. Purata dalam 60,000 seekar, betul tak? Dalam 60,000 seekar. 60,000 seekar tu 40 pokok durian. Sebab kita pokok durian ni dia ada sistem pengairan. Sistem pengairan ni yang mahal ni. Dengan baja dia kena jaga apa semua. Tapi yang sekarang ni dia dekat belah orang kata dekat belah creek sana, orang dah mula jual tanah. Pokok dia 40 tahun lah. Pokok dia 4 tahun. Pokok ni 1 ekar 250,000 durian. Maknanya dah dikenal lah. Sekarang ni bank pertanian pun dah bagi kita, SCDC dah dapat pinjaman untuk tanaman semula durian. Bagi. Jadi nampak tadi, kalau harta tanah kita ni harga 30,000, modal kita baru 60,000. Kita bela di sikit 60,000 tu untuk 5 tahun. Kita bela di sikit sampai 4 tahun kita jual. Kita dah dapat 250,000. Berapa margin dia? Itu sebab sekarang ni kata-kata, minta maaf, dia kata orang kata property Chinese, orang kata orang Cina yang buat property, dia suka masuk pergi tanam durian. Dia buat macam ni lah konsep dia. Dia buka tanah, dia tanam sampai 4 tahun, 5 tahun, dia jual. Jadi tengok dia punya margin berapa besar. Itu maknanya pertanian ni dah ada peluang. Yang kita dengar bukan setakat tu saja. Dia ada syarikat yang besar, dia bukan jual tanah, dia jual pokok. Dia like kalau yang listed company tu dia jual pokok, maknanya dia benda ni dibuat dekat luar negeri. Orang daripada China beli pokok dia. Itu yang kata pergi tinggi lagi. Durian ni boleh dibuat sebagai blockchain apa? Blockchain. Itu salah satu potensial yang durian dia boleh pergi sampai ke kripto. Itulah orang kata potensi pertanian yang boleh nampak sekarang ni. Jadi inilah peluang-peluang yang orang muda ada. Berkongsi sedikit. Okey? Kan. MC masih ada masa lagi? Satu soalan lagi. Okey. Assalamualaikum. Saya nak bertanya sebab dari pertanian dengan SADC tu ada satu hubungan yang baik dengan pejabat tanah. Jadi macam orang biasa macam saya yang tak ada tanah yang nak sewa ke ataupun apa, tak ada SADC atau pertanian boleh bantu tak untuk bagi apa-apa surat sokongan ke atau apa-apa ni antara kami dengan pejabat tanah. Dan itu sebab masalah tanah ni bila dah melibatkan perniagaan, melibatkan modal, kita kena dapat jaminan dekat tanah tu supaya tak diapa-apakan kita punya hasil tani kan. Jadi kebanyakan masalah tu daripada tanah kan. Jadi SADC atau pertanian ada tak apa-apa sokongan untuk penyelesaian hak milik tanah ke ataupun dengan dapat mengurangkan kos-kos projek. Jadi itu ialah sebab kami ni jauh dengan jawatan tanah kan. Kami ni orang biasa, kami ni
rakyat biasa. Sebab yang berhubung dengan pejabat tanah tu yang sering, yang maknanya mereka ada satu hubungan yang baik dan sering bekerjasama. Jadi bolehkah kami mohon untuk SADC atau pertanian membantu dari segi situ? Alhamdulillah, semangat tu ada, peluang, cari peluang. Kalau kata pejabat tanah tu, bos pada pejabat tanah ada belakang. Jadi yang maksud saya sekarang ni, kita ni belia ni, yang penting tadi, dia Allah lahir kita tak ada apa-apa. Tak ada. Dia yang penting dia kita nak ada semangat. Lepas tu kita kata kena usaha. Dia sekali gagal tak semestinya gagal. Tambah kalau dalam pertanian ni tak ada orang yang buat terus jadi, tak ada. Pengalaman saya lah, kalau nak buat pertanian ni tak ada sekali buat terus, tak ada. Dia 2-3 tahun tu kira biasa lah, betul tak? Kan? 2-3 tahun tu tak nampak apa-apa lagi. Dia lambat sikit. Jadi ketahanan tu kena ada. Jadi kalau macam kata tadi kan, kalau peluangnya belakang bos dah. Cuba cakap dengan bos lah. Kalau nak tanya, itu bos besar. Kena cari. Dia maksud dia usaha, lepas tu kena tahu cara. Tahu je. Dia mula-mula dia yang paling penting kalau orang nak bagi, kita dah mula. Itu yang paling penting. Saya bagi contoh saya baru buat lawatan di Lambo. Kita buat lawatan di Lambo, dia sewa tanah wakaf sebelah kubur. Dia punya usaha tu sampai dia sewa tanah wakaf sebelah betul-betul tanah kubur. Dan kita pergi lawat dia tanam peria. Nak jadi kita, rezeki dia untuk apa orang kata toyang pertama dia dapat 40,000. Tanah tak lebih kurang seka dia punya tu. Dia tanam rumput. Jadi ketua kampung datang bawa kita tengok macam tu. Jadi maknanya dia dah usaha. Jadi dengan usaha dia tu, maknanya kita, maknanya yang lain tu datang untuk menolong dia. Jadi rahsia dia simple saja. Kalau kita berkehendak, kita mulakan sesuatu walaupun kecil. Jangan kira. Kalau kita tak mula, lepas tu kita kata tunggu, ini saya dah dijumpa ni. Itu nama usaha, tapi usaha tetap berapa kuat. Dia kena mula, tunjuk, dah ada sikit, kita mula. Itu kemudian you tengok sekarang ni bantuan tambah kalau dalam Perak Sejahtera 2030 pun rasanya sekuriti makanan ni ada antara agenda utama. Itu saja, terima kasih. Ada satu tanah ni macam kita dah usahakan dan tapi ada respon daripada pihak tanah sebenarnya. Dan dalam di di luar bidang kami lah. Ada belakang. tanah kena jawab dulu ni. Banyak isu macam tu lah. Kalau ada yang usahakan banyak. Contohnya dekat ada kota saya kampung, ada banyak yang usahakan tanah sebab milik kerajaan negeri, telah pun memohon tapi tidak ada respon dari pejabat tanah. Dan tiba-tiba ada pula pihak datang yang nak buat lombong lah, nak buat apa lah, macam-macam benda bergaduh-gaduh lah dia. Macam isu lembu pula. Kami daripada macam saya ternak lembu, saya nak mohon tanah untuk buat rajat tapi tak dapat. Apa kalau macam mana kata nak mohon sesuatu? Okey, dia sini lah. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya dia. Dia tanah kerajaan ni, dia ada prosedur je lah nak mohon. Dan prosedur ni panjang. Dia sebenarnya first mohon tu, first ni dia mesti tanah kerajaan. Itu first syarat tanah kerajaan. Maknanya kalau benda tu dah termasuk dalam tanah kawasan lapang ke, itu memang akan ditolak. Kawasan lapang ke, tanah milik ke, tanah yang anda ditandakan ke, akan ditolak. Dah confirm dengan tanah kerajaan, dia ada prosedur. Kita pejabat tanah kita akan hantar kepada ni lah. Kalau macam kawasan tu tepi jalan, kita akan hantar kepada Jabatan Teknikal JKR. Kalau benda tu dekat dengan sungai, kita akan hantar kepada JPS. Kita nak tanya, adakah tanah yang dipohon itu
tak ada halangan jabatan-jabatan ni. Takut mereka ada perancangan, ada result dia sebagainya lah. Kemudian dah selesai tu kita minta laporan semua tu, barulah kita angkat benda ni dalam satu jawatan kuasa untuk pertimbangan. Maknanya permohonan tu sama ada boleh diberikan atau tidak. Jadi kita kasih malah dari segi latar belakang pemohon tu, sama ada dia betul-betul layak untuk dimohon atau tidak. Kemudian dari segi pendapatan dia, dari segi adakah dia ada tanah ke belum, kita akan tengok benda tu. Mana itu di peringkat jawatan kuasa ni yang akan menilai benda ni dalam jawatan kuasa peringkat daerah lah. Okey, sekiranya diluluskan peringkat tu, maknanya dah ada kelulusan daripada jabatan teknikal tadi. Contohnya kalau kawasan MBI, kita minta kelulusan daripada MBI lah. Maksudnya MBI tiada halangan untuk permohonan diteruskan. Kemudian kalau bukan kawasan MBI, kita minta pandangan daripada JPBD lah, Jabatan Perancang Bandar Malaysia. Maknanya kalau tiada halangan dan semua ni kelulusan sampai di peringkat daerah diluluskan, kita angkat keputusan ni ke peringkat negeri. Buat satu paper peringkat negeri dan peringkat negeri pula akan putuskan sama mana pemohon ni layak atau tidak. Kalau dah usahakan dulu, itu tu lah. Sebab biasanya kalau usaha sawah ni kita tak menjadikan. Sebabnya di dalam tanah kerajaan ni je lah tanah kerajaan. Ni macam orang datang usaha dah kita macam dah ada usahawan lah. Jadi ini yang saya nak jelas sikit kepada sahabat-sahabat saya. Untuk pengetahuan, inilah permulaan kita nak start. Kita bina hubungan. Faham? Memang faham. Masalah ni ceritanya memang banyak masalah, betul. Tapi inilah permulaan kita untuk kita bekerjasama. InsyaAllah bila kita dah kenal, kita pun dah tahu pihak daripada SADC, kita pun dah tahu pihak dari pertanian, kita pun dapat support daripada pihak DO sendiri. Saya minta begitu bukan pada pihak DO, kerana banyak bantu untuk program HPN ni. Itu bukan pada pihak DO, untuk Tuan DO. Jadi inilah titik mula permulaan. Sebab tu kita buat program. Saya akui, saya minta maaf sebab audiens tak berapa ramai. Ikutkan dalam perancangan memang kami jemput bila-bila tani kawan-kawan kami, tapi tak tahu last minute ada halangan. Tapi kami tak putus asa, teruskan juga. Jadi jangan risau. Lepas ni kita duduk, kita sit down, kita brainstorm, tenang. Kita settlekan benda ni. Okey, insya-Allah. Ini janji daripada saya. Okey. Faham tak apa? Tak apa. Kita selesaikan dengan sebaik-baik. Insya-Allah. Boleh Ini janji abang ni. Boleh Boleh Okey, cantik, alhamdulillah. Saya serahkan kepada kita punya moderator. Okey, terima kasih banyak untuk soalan-soalan abang-abang semua. So dengan ini akhirlah sesi untuk Q&A, dan kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah ke booth diorang sendiri dan teruskan berinteraksi. Baik, terima kasih kepada Saudara Daniel selaku moderator pada sesi ini. Sekali lagi